Ya, Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi juga. Dan apa khabar rakan kita di sana? Alhamdulillah. Kita berdua sehat dan juga rakan-rakan setugas di daerah di Bandar Sebegawan sebetulnya. Ya, Nahdlatul dah sarapan? Ya. Sempat sarapan ya? Sarapan ya? Alhamdulillah sebelum tadi ke studio sempat minum sahajalah. Nanti selepas selesai live ni nanti kita akan sambung semula untuk sarapan. Jadi berala kadar sajalah ya. Okey. Ya, baik, untuk seterusnya kami serahkan pada Nahdlatul untuk berkongsi informasi dari daerah Temburong. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan juga Mahira di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan saksikan satu bahan yang telah pun kita sediakan untuk hari ini. Apa kata kita terus saja saksikan terlebih dahulu bahan yang dikongsikan oleh rakan setugas kita Siti Zawati mengenai lawatan Mahabah Aidilfitri. Kita saksikan bersama. Sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik di seluruh negara, Akademi Qalam yang bekerjasama dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Pusat Dakwah Islamiah PDI telah mengadakan beberapa siri lawatan ke 3 buah daerah rumah yang terpilih menerusi program Mahabbah Aidilfitri. Di daerah Temburong, rombongan Akademi Qalam dan BIBD yang diketuai oleh Perhubungan Kerajaan dan projek khas BIBD Yang Mulia Haji Muhammad Yusri bin Haji Wassalfilah mengunjungi keluarga yang kurang bernasib baik dengan bantuan kaki tangan Pusat Dakwah Islamiah Temburong yang diketuai oleh Yang Mulia Haji Hazimin bin Haji Matali, Pegawai Perkembangan. Rumah pertama yang dikunjungi oleh rombongan tersebut adalah kediaman Dayang Sazwana binti Abdul Rahman di Kampung Puni. Menurut Pusat Dakwah Islamiah daerah Temburong, beliau merupakan janda dengan tanggungan 2 orang anak dan tidak mempunyai pekerjaan. Program yang bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh golongan tersebut telah menggulurkan bantuan berupa hamper, barangan keperluan asasi dan sampul hari raya berisi wang tunai dengan membuat lawatan ke kediaman keluarga-keluarga dan individu memerlukan untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri. Perjalanan sebagai ibu tunggal bukan mudah. Belanja 2 orang anak dan seorang berumur 16 tahun, seorang 10 tahun. Yang 16 tahun di sekolah Mahat Islam, dan seorang Sultan Hasan Bangla Temburong. Kemudahannya diberi hostel. Saya tidak bekerja. Tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Cuma menjaga anak buah. Diorang suruh ke setiap minggu ke sekolah ambil homepage learning. Jadi macam rumah ni macam mana? Jangan tempat kita diam ni. Bantuan dari mana? Bantuan daripada Baitul Mal. Berapa lama sudah kita? Baru dari bulan 1. Jadi barulah kita masuk. Baru. Jadi pengalaman kita sebagai seorang ibu tunggal, cabaran banyak, mungkin cabaran. Salah satu mungkin dapat dikongsikan. Menanggung 2 orang anak, mencari duit lebih. Ini memang kita masa ni mencari pekerjaan lah. Mencari. Okay.
Ya, Auda, sekarang saya bersama dengan salah seorang anak beliau yang menuntut di Mahad Islam Brunei di daerah Tutong. Jadi, bagaimana pengalaman beliau menjalani kehidupan tanpa seorang ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Nazib bin Abdullah Roslani, berumur 15 tahun, menuntut baru masuk tahunan ni. Kalau melihat orang lain yang ada perlindungan lelaki memang biasa sudah. Pasal perlindungan lelaki sama perlindungan bini anang batas sudah dah sama-sama. Jadi mula-mula memang susah lah. Kalau biasanya dia serama, tapi sudah ujung-ujung minggu macam hari Jumaat atau hari Sabtu balik ke rumah. Lepas tu hari Ahad antar lagi ke hostel mama. Tapi kadang-kadang ada juga bapa menolong. Selepas itu, rombongan tersebut berkunjung ke rumah milik Muhammad Muin bin Muhammad Imran di Kampung Selapun untuk menyerahkan sumbangan. Beliau bekerja di koperasi pengangkutan dengan tanggungan 6 orang anak dan juga mengharapkan hasil daripada bercucuk tanam. Ya, Auda, sekarang saya berada di Kampung Selapun bersama dengan penerima yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ni masih bekerja lah, berjaga malam di koperasi. Masih bekerja. Merasa bangga lah, syukur lah, alhamdulillah bisa menerima bantuan pada hari ini. Saya terima kasih lah pada pihak yang tertentu memberi sumbangan kepada pihak saya. Terima kasih ke Allah Ta'ala lah. Bulanan baru ini masuk ke 3 bulan lah, ada bulanan. Adalah masa berpadi, ada berpadi lah. Berpadi dia ada lebih dia makan tu adalah dijual ke patinian apa arahan pejabat patinian. Rumah terakhir yang dikunjungi adalah rumah Muhammad Samiul bin Abdullah Udan di Kampung Negalang. Beliau telah bercerai dan menghidap sakit strok dengan tanggungan seorang anak lelaki masih bersekolah dan beliau tidak mempunyai sebarang pekerjaan dan tinggal bersama orang tua yang masih belum beragama Islam. Jadi ini Muhammad Samiul bin Abdullah bin Abdullah ni. Jadi anak saya yang nombor 3 ni. Jadi yani dulu pada mulanya ia bekerja sebagai askar di Brakas Camp, tinggal di Brakas Camp dulu. Masanya berbini sama bininya yang dicerai, yang bercerai sama dia ni. Jadi tahun lepas dalam bulan 10 lebih macam itulah ia tak kena mula-mula ia damam, cerita anaknya ni damam panas sampai tu ini. Kemudian ya ini pun dah mau kalau nya sudah damam tu kan sepatutnya ya dapat ya balik kemari ke arah kami Jadi ya ini pun orang pengaras hatinya tu indah mau boleh jadi indah mau menyusahkan ke kami sebagai indung balik. Jadi dia terus tinggal arah kawannya di bandar. Dia orang ini pun tinggal tidak berumah, tinggallah kawannya saja sama anaknya ni. Kemudian kalau ikut cerita anaknya ni, bila anaknya ni sudah mendapati kali dia sudah terbaring, itulah terbaring arah di lantai. Kemudian kawannya ni, kawan Muhammad Samiul ini dan anaknya ni terus mendapatkan dia, membangunkan dia, mendudukkan ke dia di kursi macam mana. Jadi kalau udangar cerita anaknya ni, dia sudah macam minda lagi terdaya tangannya ni diangkat pun macam mana
lagi daya payah. Jadi terus diorang kawan Muhammad Semiola ini dan anaknya ini antar ke hospital dalam jam 3 petang macam itulah. Yang Mulia Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasalfilah semasa program tersebut menyatakan bahawa program seperti ini sering diadakan dan seiring dengan 3 tonggak tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat iaitu pendidikan, keusahawanan dan komuniti. Apa yang diharapkan dengan sumbangan yang telah pun diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan yang ditanggung.